So sebelum kita mulakan, Khairul nak disclaimer sikit lah. Khairul ni hanya manusia biasa. Khairul bukan alim ulama, Khairul bukan ustaz ataupun ahli sufi. All of this based on kajian, based on apa yang Khairul baca, based on rujukan, based on Al-Quran. Jadi jika Khairul ada tersilap kata, Khairul minta maaf dulu awal-awal. Assalamualaikum semua, selamat datang ke Khairul Series. Selamat datang. We are concerned here with an act of humanity. We have a wormhole mouth. Go out. That the whole world is just made out of electrons, or particles like electrons. Assalamualaikum semua, selamat datang ke Khairul Series. Jadi topik yang Khairul akan ketengahkan pada video kali ini adalah berkenaan dengan time travel, tapi dalam konteks Islam. Kita cuba sama-sama bincangkan tentang reality in time travel menurut agama Islam. Korang boleh komen dekat bawah kalau korang setuju ataupun korang tak setuju dengan apa yang Khairul akan sampaikan kejap lagi. Just comment below, insyaAllah Khairul akan baca, Khairul akan tengok apa pendapat korang. Sebab isu pasal time travel ni adalah satu benda yang agak misteri and ramai orang nak tahu pasal benda ni. Jadi guys, Khairul pasti korang semua tahu apa itu time travel. Time travel tu umpama satu situasi ataupun satu benda yang boleh membuatkan kita boleh pergi ke masa lampau ataupun kita boleh pergi ke masa depan. Kalau korang perasan, orang putih banyak buat movie pasal time travel ni. Kalau korang ada tengok cerita Back to the Future yang ada profesor macam Albert Einstein tu, dia buat satu mesin untuk pergi ke masa lampau ataupun pergi ke masa depan. Ataupun korang ada tengok cerita Avengers Endgame, masa tu diorang ada konflik and then Tony Stark buat satu equation untuk pergi ke 5 tahun yang lepas. Cerita-cerita tu semua agak menarik untuk kita tonton sebenarnya. And bila kita tengok, wow, amazing, nice gila babe. Dia punya storyline dia tu semua memang kita amazed lah dengan dia punya jalan cerita dia tu. And pada masa yang sama juga membuatkan kita semua terfikir, adakah apa yang kita tengok dekat dalam movie tu memang betul-betul terjadi, memang betul-betul wujud? Adakah mesin time travel tu wujud? Ataupun mesin tu memang boleh dicipta untuk membuatkan manusia pergi ke masa lampau ataupun pergi ke masa depan? Adakah semua benda tu boleh berlaku? Kalau korang nak tahu, Albert Einstein tu dia adalah seorang saintis yang berbangsa Yahudi yang dilahirkan dekat Jerman. Dialah yang membuat teori tentang time travel ni tau. So dalam dia punya kajian tu, dia cakap masa boleh direntas kalau ada ruang masa. Ada ruang masa tu, ada space time. Contohnya kalau korang tengok cerita Endgame, masa diorang nak pergi ke 5 tahun yang lepas tu, diorang akan masuk ke dalam satu lubang, dan lubang itulah yang dikatakan ruang masa. Diorang akan masuk, pop, tiba-tiba keluar dekat tempat yang berbeza dan waktu yang berbeza. Jadi sekarang ni Albert Einstein tu dia buat teori pasal ruang masa kan. Dan kemudiannya pada tahun 1957 muncul pula teori tentang wormhole. Teori pasal wormhole ni dibuat oleh John Wheeler. John Wheeler ni dia ada cakap kalau manusia masuk dekat wormhole tu, manusia boleh merentas masa ataupun merentas tempat-tempat yang jauh dalam masa yang singkat. So teori tentang wormhole ni pula boleh dikaitkan dengan teori Albert Einstein pasal ruang masa tu. So apa yang Khairul cuba sampaikan sekarang ni adalah dunia akademik dekat barat sana tu sampai sekarang ni masih rancak membuat kajian pasal time travel. Diorang ni masih buat kajian ni memang gila-gila tau. Diorang kaitkan teori Einstein, diorang kaitkan teori Wheeler, diorang kaitkan teori Herman Weyl dan banyak lagi tau yang diorang kaitkan. And hasil daripada gabungan semua teori tu, diorang nak buat mesin merentas masa. Tapi adakah mesin-mesin yang diorang nak ciptakan tu betul-betul boleh merentas masa? Boleh pergi ke masa yang lalu ataupun boleh pergi ke masa yang depan? Apa yang Khairul akan cakapkan ni adalah berdasarkan daripada satu artikel yang bertajuk Kajian Al-Quran Mesin Merentas Masa yang ditulis oleh penulis terkenal yang bernama Ibnu Yaqub. Hasil hujahan daripada artikel beliau tu mengatakan Dajjal memang tahu semua benda tu takkan berlaku. Manusia tak boleh travel in time. Dajjal tahu merentas masa tu mustahil untuk manusia lakukan, tapi Dajjal masih nak manusia berusaha ke
arah kerja yang tidak membuahkan hasil. Korang faham tak? Maksudnya para pengkaji, para saintis, para ilmuwan dunia, diorang gabung untuk merealisasikan teori pasal time travel ni. But finally it's a waste of time. Benda tu tak mendatangkan hasil pun. Sebabnya ada beberapa bukti yang mengatakan mesin merentas masa tu takkan pernah wujud. Bukti-bukti ni semua bukannya Carol reka dengan sengaja, guys. Okay, first kita bercakap pasal bukti yang pertama ni. Bukti ni disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Rebutlah peluang 5 sebelum 5. Maksudnya dekat situ adalah ada 5 benda. Pasal usia, muda sebelum tua. Pasal kesihatan, sihat sebelum sakit. Pasal situasi, lapang sebelum sibuk. Pasal harta, kaya sebelum miskin. Dan yang terakhir sekali, pasal kematian, hidup sebelum mati. Daripada apa yang Rasulullah SAW sabdakan tu, baginda nak kita rebut peluang yang ada. Maksudnya sekarang ni kita muda, sekarang ni kita sihat, sekarang ni kita lapang, sekarang ni kita ada harta, sekarang ni kita hidup. Jadi masa ni lah kita berbuat kebaikan sebelum tiba masanya kita tua nanti, masa kita sakit, masa kita sibuk, masa kita miskin, masa kita mati. Jadi korang faham tak? Andai kata kalau masa tu boleh kita patah balik, so tak payahlah Rasulullah SAW bersabda macam tu. Baik, Rasulullah cakap, kembalilah kamu ke masa lampau untuk memperbetulkan kesilapan kamu. Rasulullah SAW yang maksum dan penghulu segala Nabi tu pun tak ada kelebihan untuk merentasi masa. Ini pula kita ni manusia yang penuh dengan kesilapan. Jadi semua ni bermakna seseorang hamba Allah tu tidak akan dapat mengembalikan waktu-waktu yang dah terlepas. Setiap waktu dan saat yang dianugerahkan Allah kepada kita semua tu sangat-sangat berharga. Okey, itu adalah bukti yang pertama. Kita pergi tengok dekat bukti yang kedua pula, guys. Okey, bukti ni berlandaskan Al-Quran. Maksudnya ini adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam Al-Quran untuk semua hamba dia. Bukti ni ada dekat dalam surah Al-Ars dekat ayat 1 dan ayat 2 yang kita sendiri boleh nampak manusia takkan pernah boleh merentas masa demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Okey, kalau kita pergi dengan lebih mendalam lagi, korang dapat faham tak? Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia yang rugi itu adalah manusia yang tidak melakukan kebaikan ataupun ibadah. So dengan secara terang-terangan kita boleh nampak, kalau manusia boleh merentas pergi ke masa silam untuk memperbetulkan kesilapan yang lama, baik Allah Subhanahu Wa Taala tak payah ingatkan kita semua dengan surah Al-Ars tu. Betul tak? Okey, kita pergi ke bukti yang ketiga pula. Time travel ni dia melanggar konsep taubat. Islam suruh kita sentiasa bertaubat, always bertaubat, bukan hanya kerana dosa yang kita dah buat, tapi sekali dengan konsep masa yang tidak boleh berpatah balik. Carol bagi korang semua gambaran. Masa tu straight je. Benda yang dah jadi kita dah tahu dah. Benda yang jadi ada dekat belakang. Kita dah tahu dah benda tu. Contohnya macam sejarah-sejarah. Memang kita dah tahu dah sejarah-sejarah yang sebelum ni. Tapi benda yang ada dekat depan, kita tak tahu lagi apa yang akan jadi. Benda tu masih lagi kekal misteri. Umpama kita hanya mampu untuk plan untuk masa depan je. Kita kat sini, kita plan untuk masa depan, tapi kita tak tahu sama ada apa yang kita plan tu menjadi ataupun tak. Salah satu sebab kenapa konsep taubat ni wujud adalah Islam nak semua umat dia yakin bahawa kita memang tak boleh nak kembali ke masa yang lalu untuk memperbetulkan segala kesilapan yang kita dah buat. Konsep taubat ni juga ada dekat dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang-orang mukmin, semoga kamu mendapat kebenaran. Jadi sekarang ni memang kita dah nampak, Carol pun dah nampak, dengan adanya 3 bukti yang Carol explain tadi tu, kita kena percaya yang time travel memang takkan berlaku ke atas manusia kecuali dengan keizinan Allah, dengan kebesaran Allah, dan Allah berkehendak ke atasnya. Kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Carol akan ceritakan beberapa kisah yang ada dekat dalam Al-Quran yang menunjukkan time travel berlaku ke atas manusia, tapi semua tu dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dekat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26 menerangkan tentang 7 orang pemuda yang telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun, guys. Sekarang ni kita cuba ceritakan dengan secara ringkas supaya korang semua mudah faham. 7 orang pemuda ni adalah orang yang sangat beriman kepada Allah, tapi pada satu hari negara diorang ni ataupun negeri diorang ni diambil alih oleh raja yang menyembah berhala, raja yang kafir. Jadi raja tu dia paksa semua rakyat negara diorang menyembah berhala. Sesiapa sahaja yang melanggar perintah raja tu akan dihukum mati. Tapi 7 orang pemuda tu tak nak ikut perintah raja tu, dan diorang semua tu masih beriman kepada Allah. Jadi diorang plan, diorang nak lari masuk ke dalam gua, diorang nak sorok dekat dalam tu. So bila diorang dah sampai dekat dalam gua tu, diorang
semua ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. Badan diorang, muka diorang, semuanya masih dalam keadaan sempurna sampailah ke tahun yang ke-309 tu. Diorang bangun, diorang semua ingat diorang hanya tidur satu malam je. Tapi bila salah seorang daripada 7 orang tadi tu pergi balik ke kota tu untuk membeli makanan, memang dia terkejut gila guys. Dia bukan berada dekat zaman dia tau. Negara tu pun dah berubah 100%, memang totally different. Negara tu pun telah diperintah oleh Raja Muslim yang sangat-sangat beriman kepada Allah. Cerita dia ni memang agak panjang sikit guys. Kalau korang berminat untuk Khairul ceritakan dengan lebih detail pasal 7 orang pemuda ni, korang boleh komen dekat bawah. So berdasarkan daripada kisah ni, kita boleh nampak kekuasaan Allah tu. Allah tu maha besar guys. Kemungkinan Allah telah berhentikan masa dekat dalam gua tu, dan kemudiannya masa dekat dalam gua tu, time dekat dalam gua tu, masa tu berputar selepas Allah mengizinkan. Sebabnya diorang rasa diorang hanya tidur satu malam je guys, padahal diorang dah tidur selama 309 tahun. Kalau kita fikir secara logik akal pun kan, mana boleh manusia tidur selama 309 tahun tu tanpa makan dan minum. Sebagai contoh, kita tengah syok tidur, tiba-tiba kita terbangun. Punca kita terbangun tu sebab perut kita lapar. So memang mustahil untuk tidur dalam keadaan yang lapar. Okey, kita pergi ke kisah yang seterusnya pula. Kisah ni adalah tentang kisah Nabi Uzair. Kisah ni juga berdasarkan daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair adalah salah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dia, masa tu Nabi Uzair berada dekat sebuah negeri yang tengah kucar-kacir, porak-peranda. Boleh dikatakan seluruh penduduk negeri tu bunuh antara satu sama lain. Dengan keadaan situasi yang macam tu, dia termenung dan dia bertanya, macam mana Allah nak hidupkan balik negeri yang dah porak-peranda tu setelah ia hancur? Selepas tu, korang nak tahu tak, Allah mematikan Nabi Uzair sehingga 100 tahun. Dan selepas 100 tahun, Allah menghidupkan balik Nabi Uzair. And then lepas dia dihidupkan semula tu, dia bangun dan dia balik ke negeri dia yang tadi tu. Dia tengok semuanya dah berubah. Dekat sini kita boleh katakan Nabi Uzair ni adalah seorang time traveller yang datang daripada masa yang lalu. Tapi bukannya dia melalui wormhole ataupun dia melalui ruang masa seperti teori-teori Einstein, teori Wheeler tu, teorinya Herman Weyl. Dia travel by time tu dengan cara dimatikan oleh Allah dan dihidupkan semula. Semua tu atas kekuasaan Allah. Okey, kita cerita pasal next punya. Kisah merentas masa yang seterusnya adalah berdasarkan Al-Quran juga. Kenyataannya ada dekat dalam surah An-Nisa dan juga surah Ali Imran yang menceritakan tentang Nabi Isa yang diangkat Allah ke langit dan kemudiannya akan diturunkan ke bumi balik pada hari kiamat. Masa tu kiranya Nabi Isa akan mendampingi Imam Mahdi untuk berperang dengan Dajjal. Jadi dekat sini kita sebagai manusia boleh nampak yang bahawasanya Nabi Isa juga adalah seorang time traveller. Korang bayangkan, Nabi Isa yang dihidupkan beribu-ribu tahun yang lamanya sebelum ni, dan kemudiannya dia akan kembali pada hari kiamat pada usia yang sama, dia diangkatkan ke langit. Semuanya tertulis dekat dalam Al-Quran guys. So apa yang Khairul nak sampaikan sekarang ni adalah semua yang berlaku ni adalah kuasa Allah. Time travel takkan mungkin berlaku ke atas manusia biasa macam kita ni, kecuali atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat lihat, semua kisah-kisah yang Khairul ceritakan tadi tu pasal Nabi Isa, pasal Nabi Uzair, 7 orang pemuda tu, kalau korang perasan, semuanya travel ke masa depan, tak ada yang travel ke masa belakang. Sebab kalau kita berdasarkan apa yang Khairul explain tadi, benda tu kalau dia ke belakang, benda tu akan melanggar konsep yang telah ditetapkan oleh Islam. Ini cerita andai katalah kalau masa boleh diundurkan, Dajjal tu dia adalah yang pertama sekali paling takut tau. Sebab andai kata kalau betul teori tentang Samiri itu adalah Dajjal seperti yang telah tertulis dekat dalam Al-Quran surah Toha, baik orang Islam gunakan mesin time travel tu pergi ke zaman Samiri tu dan bunuh je dia terus. Settle masalah, dah tak ada Dajjal untuk future kan. So cerita dia, Dajjal tu dia memang tahu manusia takkan boleh pergi ke masa lampau. Jadi berdasarkan daripada bukti-bukti yang ada dekat dalam Al-Quran dan bukti yang ada dekat dalam hadis, kita boleh lihat time travel takkan boleh berlaku kecuali dengan kuasa Allah. Jadi guys, Khairul rasa itu sahaja video untuk kali ini. Khairul nak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada korang semua, and thanks for watching. Assalamualaikum, see you on next video.